Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Masih selamat petang. Okey. Saya di sini pelajar Master Pendidikan Teknik dan Vokasional. Wakil kumpulan saya iaitu terdiri daripada Aminah binti Aril, Nantini dan juga Nur Izzati Ramli. Ada seorang lagi kemungkinan dia akan masuk dari semasa ke semasa lah sebab dia ada hal yang tak dapat dielakkan ya. Okey, so hari ini seperti yang sedia tahu, satu webinar akan dijalankan untuk memenuhi kami punya kursus pembelajaran. Okey. Dan saya berbesar hati menjemput kaunselor daripada Kolej Vokasional Batu Pahat untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai tujuan ataupun apa yang pelajar-pelajar boleh lakukan selepas tamat pembelajaran di Kolej Vokasional. Okey, iaitu selepas habis diploma Vokasional 2 dan juga yang mempunyai SKM. Apa yang pelajar-pelajar boleh lakukan. Okey. So sebelum tu sementara kawan-kawan yang lain mula masuk, okey, ada link saya bagi untuk borang pendaftaran. Pelajar-pelajar boleh isi borang pendaftaran tersebut bertujuan untuk pihak kami keluarkan sijil. Okey. Sijil penyertaan akan diberi secara dalam talian. Okey. Okey. Saya rasa dengan berbesar hati kami menjemput. Okey, saya perkenalkan dulu juga yang hadir pada malam ini, Cikgu Afifah adalah ada pelajar-pelajar DVM 1 Fashion dan saya nampak ada juga pelajar-pelajar lain. Saya menjemput mereka melalui pelajar-pelajar ini akan mendengarlah apa yang akan perkatakan oleh Cikgu Afifah. Kalau sebelum ni semua pelajar-pelajar hanya dengar pendapat dari kaunselor Kolej Vokasional MUA, tapi malam ni kita akan dengar dari pihak lain. Nanti kalau saya cakap awak tak percaya, awak boleh pergi ke mana. Sekarang kita dengar pula pada kaunselor berpengalaman dan berdaftar ya. Jangan main-main. Okey, so kita jemput Cikgu Afifah untuk meneruskan program ni. Ya kan? Terima kasih Cikgu Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta dan penganjur pada program kita petang ini. Okay. Sebenarnya saya ni tak adalah berpengalaman sangat tapi cuma bolehlah berkongsi sedikit apa yang saya tahu, apa yang mungkin para pelajar pun dah nampak dah apa yang dia nak capai. Kita sama-sama ingati kadang kita follow je apa yang KB ni nak kan. Kita tak tahu apa sebenarnya KB, kadang apa yang aku belajar kat KB ni, apa yang akhir penghujung je kan. Okay. So, saya perkenalkan diri dulu. Nama diberi Cikgu Afifah. Sedang berkhidmat di Kolej Vokasional Batu Pahat. Walaupun Batu Pahat tapi muar di hati dan risau. Sebabnya dekat je KV muar tu dengan saya. Tengok celik. Dan kalau nak tahu pot-pot KV muar tu saya dah spot dah. Dekat warung kat depan tu kan. Banyak dia selalu. Yang pelik ni kadang ada yang tengah asrama pun nampak baju korporat kat luar tu. Boleh saya laporkanlah pada Puan Akmal nanti lah. Tiba-tiba. Okay. Nasiblah saya tak dapat posting ke KV MUA. Kalau tak kat luar jumpa pelajar, kat sekolah jumpa pelajar kan. Okay. So tajuk yang diberikan kepada saya adalah selangkah ke Menara Gading dan Alam Pekerjaan. Okay. Boleh tak saya nak minta respon sementara saya share slide? Boleh tak saya nak minta respon
Boleh tak perkenalkan diri, nama dan juga semua ni satu DBM je? Ke ada dua DBM? Semua satu, boleh perkenalkan lah satu DBM ke, dua DBM ke, mungkin ada SBM ke, jurusan apa, culinary ke, fashion ke. Okay, sementara saya share tu bolehlah semua peserta share dalam ruangan chat. Okay. Dia kalau tak ni kan sebut nama kan semua cakap penceramah ni nak ceramah je lah, janganlah sebut-sebut nama. Okay. So saya harap semua pelajar tidaklah rasa terpaksa untuk menyertai program kita pada petang ini. Okay. Saya mohon berhenti sekejap sebab dengar azan. Okay. Nanti kita sementara tu boleh panggil kawan-kawan yang lain.
Sorry, saya tak perasan saya disconnect tadi. Rupanya. Okay. Semua boleh nampak slide? Boleh. Okay, saya teruskan sorry. Okay. So, selangkah ke Menara Gading dan alam pekerjaan. Berapa ramai yang dalam say hi dulu. Hai pelajar-pelajar Kolej Vocasional Kolej Vocasional Muar dah terbiasa bertepahat. Kolej Vocasional Muar. Okey. Berapa ramai yang dalam pelajar-pelajar yang bersama dengan saya pagi ni dia dah tahu dah lepas diploma dia nak sambung belajar ke, dia nak bekerja ke ataupun nak rehat dulu ke. Berapa ramai yang dah tahu? Okay, kalau ni boleh tak menyatakan nak sambung belajar ke nak bekerja? Ke dah tak nak tunggu diploma. Satu DVM nanti habis tahun bulan 3 ni nak terus sambung. Nak terus bekerja je. Dah tak nak sambung lah diploma ni. Tak nak habiskan diploma. Okay. So, saya yakin setiap seorang yang ada bersama dengan saya ni dia dah tahu dah apa yang dia ingin lakukan. Kadang sama ada dia ingin tanpa sedar, sebenarnya dia macam dah terfikir dah. Aku lepas ni nak sambung belajar tapi aku tak tahu nak belajar apa contoh. Tapi ataupun kadang nak terus kepada nak bekerja. Okay. So, apa itu vocational education? Iaitu orang panggil TVET. TVET adalah Technology Vocational Education Training. Silap saya. Pendidikan, latihan, teknik dan vocational. Okey, daripada segi TVET ini, kita ada komponen praktikal. Iaitu awak akan belajar daripada segi secara praktikal. Dan juga ada kemahiran psikomotor iaitu menggunakan pergerakan. Awak tak adalah duduk di dalam kelas je tak ada amali kan. Tak kisahlah apa jua bentuk kursus pun awak akan awak akan tetap ada amali, ada di bengkel, ada di bilik khas. Okey. So selain itu mempunyai latihan industri yang mana bila awak dah habis diploma 4 tahun, awak akan ke latihan industri iaitu awak mempunyai latihan secara khusus, secara terus di pusat industri yang awak dah pilih. Okey, kalau fashion di bahagian fashion. Okey, kalau di culinary mungkin awak ada catering, okey. So dan juga mempunyai standard kemahiran pekerjaan kemahiran iaitu NOS. Yang ini maksudnya kita ada standard kita sendiri. Macam mana nak menentukan salah satu bentuk yang dikatakan pekerjaan mahir. Okey. So sebenarnya tujuan TVET ini adalah untuk memenuhi permintaan industri. Yang kita lihat sekarang ni, kebanyakan yang sebelum-sebelum ni dah. Kebanyakan industri ini kita nampak siapa yang graduate. Okey. Mostly kebanyakannya akan menjadi warga asing. Okay, kita nak kena import. Kita nak kena macam kalau ada fashion designer, mesti yang kita nampak yang daripada luar negara yang kita rasa itu yang lebih baik. Sedangkan kita sendiri boleh lahirkan pelajar-pelajar yang sebegitu. Okay, seterusnya adalah untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi. Yang ini bila kita dah boleh hasilkan kita punya tenaga mahir kita sendiri, maka kita tak perlu kerajaan ke pihak-pihak tertentu tidak perlu lagi untuk memanggil ataupun menjemput ataupun memerlukan tenaga-tenaga luar. Sedangkan di Malaysia ada tenaga mahir yang sendiri yang boleh kita bantu untuk pembangunan teknologi kita sendiri. Dan juga selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran teknologi dan mobiliti tenaga kerja secara global. Okey? So, seterusnya, apa yang awak rasa bestnya dengan teknik vocational ni sebenarnya?
Okey. Sebenarnya kita ada kelebihan-kelebihan yang kita tak dapat daripada pendidikan lain. Okey, kalau awak sebelum ni awak PT3, sebelumnya awak PT3, kalau awak sambung form 4, form 5 dan mengikuti laluan akademik sepenuhnya, awak takkan jumpa. Okey, takkan jumpa apa yang lebihnya dekat TVET ni. Okey, mungkin awak boleh kata, alah cikgu nanti lepas lepas SPM nanti saya sambunglah bahagian teknikal, diploma teknikal di mana-mana institusi yang memberi tawaran berkaitan dengan kemahiran-kemahiran seperti ini. Tapi awak tak rasa ke awak dah habis akademik selama 2 tahun yang form 4 dan form 5, lepas tu baru awak nak mula. Sedangkan bila di college vocational, iaitu salah satu item kemahiran yang dibangunkan oleh TVET adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar mahir ni, tenaga-tenaga mahir ni sejak daripada sekolah menengah rendah lagi. Sekolah menengah rendah maksudnya form 1 sampai form 3 kan. So sejak form 3 lagi dia dah nak train dah. Semua pelajar-pelajar ni bila dah naik form 4 terus menjurus kepada kemahiran-kemahiran yang tertentu. Okey? Contohnya percubaan perkara baru. Okey? Saya yakin awak masa mula masuk college vocational, awak mesti tak nampak lagi apa sebenarnya di hujungnya yang kita perlu buat. Okay, maaf sekejap. Ada technical sikit. Sekejap ya. Okay. So seterusnya, meningkatkan kemahiran diri dan memupuk keinginan pembaharuan. Okey. Saya sendiri sebenarnya bila saya antara pelajar yang di aliran akademik ni, saya kadang-kadang bila tengok pelajar-pelajar saya yang daripada awal telah belajar berkaitan dengan daripada bentuk-bentuk kemahiran ini, saya rasa macam sangat impress lah. Sebabnya bila saya di aliran akademik, okey, saya bukan nak menjatuhkan, bukanlah nak memburukkan aliran akademik, sedangkan saya sendiri sebenarnya aliran akademik. Okey, so saya hanya membuat perbandingan. Okey, saya tak nak awak rasa bila orang kata, alah kau ni KB senang je, vocational ni senang, kemahiran kau tak payah belajar masuk kelas pun tak apa, kau boleh je tengok orang tengok, lepas tu kau follow je lah apa yang dia orang buat. Okey, tidak semudah itu. Okey, so kelebihan TVET ni adalah untuk meningkatkan kemahiran diri, membuat keinginan pembaharuan. Okey, sebab tu kalau awak perasan, saya tak pasti dah. Dah pernah rasa satu DVM tahun ni belum, kita dah tak ada, kita belum ada lagi yang KB skill. Okey, di situlah nak memupuknya kemahiran-kemahiran baru yang awak boleh ketengahkan kemahiran-kemahiran awak tidak hanya di dalam kolej saja. Awak boleh di luar sampai ke peringkat kebangsaan. Okey, kalau awak tak familiar dengan KB skill nanti awak boleh tanya dengan cikgu awak. Okey, so melatih diri untuk berdikari. Okey, kadang kita ada tugasan-tugasan yang awak sendiri perlu lakukan. Ada tugasan individu, ada tugasan kelompok. Okey, so untuk melatih diri untuk berdikari, berupaya mencipta pekerjaan sendiri. Okey, yang ni yang menariknya, macam mana boleh berupaya mencipta pekerjaan sendiri. Bukan hanya awak mencipta pekerjaan sendiri, awak sendiri boleh mencipta peluang pekerjaan untuk orang lain. Okey, nanti saya terangkan. Okey, memenuhi permintaan kerjaya masa kini. Okey, sekarang sangat diperkembangkan, diperluaskan lagi. Okey, pengambilan pelajar-pelajar yang berkemahiran tak kisah daripada segi akademik atau sambung belajar ataupun daripada segi kerjaya. Permintaan, maaf ada typing error. Okey, kerjaya masa kini yang mana dia bahagian apa orang kata majikan ni dia lagi suka. Okey, dia lagi suka mengambil pelajar-pelajar yang mempunyai background kemahiran. Okey, di mana sebabnya dia nampak bila orang kemahiran dia akan lebih tahu apa yang dia perlu buat. Okey, sedangkan betul kita beza orang yang mempunyai background kemahiran dengan orang hanya mempunyai background teori. Yang kita nampak contoh, kalau awak pernah
hantar, contohlah awak pernah hantar orang hantar baju untuk menjahit. Okay? Orang yang berkemahiran, dia sekali pandang, okay, orang cakap design macam ni, saya nak design A ni. So dia dah terus dah tahu dah apa yang dia perlu mula. Okay, daripada mula dia perlu nak cari barang apa, dia perlu starting dengan apa, dan apa turutan kerja tu dia dah tahu dah. Okay, berbanding orang yang lebih kepada teori, okay, dia akan nak dulu analisis dulu dia lambat sikit. Orang kata lambat sikit, dia nak dapatkan penyelesaian suatu pekerjaan tu agak lambat. Okay, sebab saya pernah ada di bahagian mechanical, ada perkongsian daripada saya punya bekas pencara. Okay, ada 2 orang. Satu, dia mempunyai background kemahiran. Okay. Yang kedua, ada mempunyai background akademik. Okay. So, di bahagian mechanical, contohnya automotif yang diceritakan pada saya, bila orang hantar kereta, dia dah terus tahu dah. Dengar bunyi kereta tu, dah tahu dah kat mana dia perlu tukar. Sedangkan kalau ada yang lebih kepada teori, okay, bila hantar kereta tu, dia kena test dulu, dia kena bawa dulu, dia kena banyaklah step-step yang orang kata kajian-kajian awal dia tu untuk menyelesaikan satu masalah. Okay, sedangkan kadang orang yang kemahiran ni, tengok sikit, contoh baju sengit sikit dia dah tahu dah kat mana silap dia, kat mana apa yang kurang, apa yang lebih. Okay. So seterusnya adalah pembelajaran tidak membosankan. Okay, di mana dekat sini awak tadi yang saya cakap dalam education, vocational education mempunyai komponen praktikal dan juga kemahiran psikomotor. Itu awak akan melibatkan pergerakan. Okay, ada amali yang awak duduk senyap, tak kan? Okay, dalam amali semua akan bergerak ke sana ke sini, bukanlah bergerak ke sana ke sini merewang-rewang. Okay, bergerak ke sana sini maksudnya membuat amali lah, menyiapkan tugasan-tugasan yang perlu disiapkan. Okay, seterusnya menempatkan latihan industri. Okay, bila awak dah habis tahun 2, semester 4 tahun 2 dan awak akan mengikuti OJT on job training. Okay, di situ awak akan awak perlu mencari tempat untuk awak LI. Dan kebanyakannya kalau awak perform di tempat yang awak pilih untuk LI itu, tak mustahil untuk awak diserap. Okay. Jangan jadikan LI awak itu adalah satu bentuk yang awak rasa hanya untuk menamatkan diploma awak saja. Okay. LI itu adalah lebih daripada itu. Okay, di situlah awak untuk belajar benda baru. Di situlah awak menunjukkan apa kebolehan awak kepada dunia yang sebenar. Okey, setakat awak tunjuk dalam amali, okey, cikgu puji awak dalam satu kelas mungkin ada 20-30 orang, okey. Yang terbaik daripada 20-30 orang, awak yang terbaik. Okey, tapi sedangkan dalam kelas tu maksudnya level-level yang sama. Okey, aras yang sama. Sedangkan bila di LI, awak akan bercampur dengan orang-orang yang mungkin dah 2-3 tahun bekerja. Okey, yang mungkin baru bekerja dan awak menunjukkan apa lebihnya awak. Tak mustahil kalau awak baru masuk LI dan juga majikan dapat menilai awak itu satu side yang lain, tak mustahil dia boleh serapkan awak dan memberi position yang lebih tinggi daripada orang yang dah 2-3 tahun bekerja. Okay? So, dekat LI ni, dekat sinilah awak perlu luaskan apa yang awak dah belajar, tonjolkan diri. Okey, jangan hanya duduk, aku ni hanya budak pelajar yang tinggal LI. Dah diri awak sendiri, sedangkan orang Puan Asifah okey ke tu? Cikgu Adilah? Ada masalah lain kot ni. Ni. Sekejap ya.
Okey, sekejap ya. Kita punya penceramah terlas sekejap. Biasalah keadaan-keadaan online ni. Semua pun ada problem lain saya rasa. Sekejap ya, saya dah mesej dia. Sorry ya, sekejap ada teknikal sekejap. Saya cuba dapat, saya tak perasan lagi, sorry. Okay, sekejap Okey. Pelajar-pelajar PDPR okey ke tu semua? Tak okey. Susah matematik online. Alah, sianya. Cepat je semua balik rumah Okey, dah ada. Okay, maaf. Ya Allah, inilah masalahnya. Ya. Okay, sorry. Okey. Tadi saya dah sampai mana ya? Sampai mana yang saya terputus? Sampai OJT. OJT. Okey. Maksudnya tak lama lah saya bercakap seorang. Sorry. Okay. So, sebab saya tengok saya punya handphone dia lag. So, saya ingatkan handphone saya ni rupanya memang saya sorry. Inilah orang marah bila PDPR dia. Janganlah marah PDPR. Kesian PDPR tak salah pun dia. Okay. So, apa yang saya cuba sampaikan, tak kisahlah dekat mana awak berada, okay, awak hendaklah tunjukkan diri awak. Okay. Macam saya cakap tadi, mungkin saya tak pasti masa tu saya dah terputus ke tidak. Kalau awak berada di tempat yang terbaik sekali orang kata, okay, contoh dalam kalangan aliran yang terbaik, tapi awak tak nak mengeluarkan apa yang ada dalam diri awak, sampai sudah awak takkan ke mana-mana. Okay. So tak kisahlah orang kata kolej vocational ni satu yang orang selalu downgrade kolej vocational ni. Okay. So janganlah mengiyakan apa yang orang kata sesuatu yang negatif. Okay. Awaklah yang membuktikan apa yang disampaikan orang yang negatif-negatif, yang kolej vocational ni hanya untuk pelajar-pelajar yang rendah, pelajar-pelajar yang akademiknya tak sampai. Dia tak tahu dekat PhD ni pun akademiknya banyak benda yang awak perlu belajar. Okay. So, tunjukkan diri awak di mana awak berada. Okay. So, sebelum saya teruskan, okay, event ini banyak bermula lagi. Pada sejak 1964, banyak yang apa orang panggil, dia punya perkembangan daripada IKBN sampailah ditubuhkan Kolej Community dan akhirnya 2012 dia tubuhkan Kolej Vocational di bawah KPM untuk menawarkan latihan TVET untuk menengah rendah. Okay. So TVET ni tidaklah hanya tumpu kepada Kolej Vocational, dia banyak berlaku revolusi yang saya nak kata nanti saya tak jumpa. Okay. Revolusinya yang tersendiri. Okay. Sehingga akhirnya di Kolej Vocational yang sekarang ni awak sedang ikuti, awak sedang belajar dengan bertabahnya. Sekejap sekolah tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap separuh. Okay. So, teruskan apa yang telah awak mula. Okay. Jangan jadikan cabaran-cabaran masa kini penghalang untuk awak berjaya. Okay. So, Kolej Vocational ditubuhkan untuk menengah rendah. Sebab itu daripada awal, Form 3, awak naik, starting Form 3, naik Form 4, awak dah boleh terus ke aliran kemahiran yang lebih khusus. Okay. So, apa yang saya nak katakan yang tadi, apa yang saya jealous sangat dengan Kolej Vocational ini, bila awak sebenarnya save masa. Save masa macam mana? Nanti saya tunjuk. Okay. So, laluan pendidikan untuk sektor TVET, okay, bermula dengan UPSR, PT3, okay, awak di aliran yang second last. Okay.
bila awak umur 16 hingga 19 tahun dan boleh memperolehi satu sijil diploma, dua sijil ni. Sijil Vocational Malaysia dan sijil diploma Vocational Malaysia. Okay. So, daripada College Vocational, awak terus boleh kepada universiti ataupun ITT, ataupun sebenarnya awak boleh jangkau daripada College Vocational, awak boleh terus ke pekerjaan. Okay. Nampak tak berapa banyak step yang awak dah skip. Berbanding orang kata aliran akademik, awak masuk PT3, masuk ke sekolah menengah atas, okey, itu belum confirm lagi. Sekolah SPM dapat berapa, 1 kredit ke 2 kredit. So, awak dah SPM dah 2 tahun, baru awak boleh pilih nak sijil yang mana satu. Nak diploma ke, nak sijil kemahiran ke, okey. Di peringkat pengajian tertiar. Okey. So, apa yang saya nak tunjuk, yang awak save masa tu, bila awak form 4 dan form 5, awak dah tahu dah. Okay, contoh awak belajar fashion, okay, sampai diploma awak akan fashion, so awak dah terarah awak dalam bidang fashion, dan hujungnya tu, ataupun awak nak belajar ke, awak nak sambung belajar ke, ataupun awak nak bekerja, awak dah tahu dah bidang awak. Sedangkan macam saya, bila saya PT3, saya sambung ke form 4, yang mana perlu pilih lagi. Sains ke sastra. Okay, mula dapat sains, lepas tu tak boleh nak bawa, pindah ke sastra. Okay, dah buang masa. Okay, bukanlah buang masa, dia macam makan masa lah. Dia tak adalah saya kata saya membazir masa saya. Okay, so bila dah SPM, nak kena pilih lagi. Nak matrik ke, nak STP ke, nak diploma ke kalau nak sambung belajar. Okey, kalau nak bekerja di peringkat SPM ni, berapalah sangat gaji. Okey. Dia gaji tu satu hal. Satu hal, pekerjaan apa yang awak nak buat. Okey, sejauh mana awak nak bertahan dengan pekerjaan yang di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Okey. Saya bukan merendahkan pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak sambung apa-apa. Tetapi, realitinya, kalau saya sendiri, dengan SPM, saya tak ke mana-mana jika saya tak sambung, saya tak buat apa-apa. Okey, kalau saya hanya SPM, saya tak menafikan ada individu di luar sana yang di peringkat SPM sahaja dia boleh berjaya, tapi kita tak nampak jeritnya dia untuk mencapai tahap yang dikatakan setaraf dengan orang-orang yang mempunyai pelajaran tinggi di peringkat diploma maupun ijazah sarjana muda. Okey. Kita tak tahu apa perit yang dia dah lalui sehingga tahap itu. Kadang orang kata, saya ni off record Kadang kita nampak orang cakap, kebanyakannya artis, contohlah kan. Artis boleh je berjaya, ada SPM je, tapi boleh berjaya kerja gaji riban-riban. Cuba kita bandingkan diri kita dengan artis. Apa bezanya artis dengan kita? Okey? Dari situ lah kita nampak. Kita jangan nak menyamakan orang yang kita rasa kita sama dengan dia, tapi sebenarnya kita tak tahu apa yang dia lalui. Okey? So, ini yang saya katakan, awak dah jimat masa. Di peringkat 19 tahun, awak dah boleh dapat diploma. Okey, maaf, tapi di peringkat sekarang ni, kita dah banyak jangka sekarang yang patutnya kadang semua dah semester 3 kan. Tapi dah di drag sampai bulan 3, awak masih di semester yang sama. Awak rasa macam bila lah tak lepas-lepas lagi tahun 1 ni kan. Okay? Lambat tahun nak habiskan tahun 1. Okay, mungkin 19 ataupun 20 tahun awak dah dapat diploma. Okay. Saya 19-20 tahun tu baru habis matrik tak silap. Okay, dalam matrik tu dah pening lagi. Baru sijil matrikulasi. Okay. Yang mana banyak kontroversinya, itu isu lain lah. Okay. So daripada situ boleh sambung diploma, boleh sambung ijazah ke, nak bekerja ke. Sebabnya masa kalau saya matrik, kalau tanpa sambung tak ada sambung pengajian, maksudnya saya tak sambung ijazah, matrik tu kira orang kata kira macam burn.
saya kena berbalik kepada sijil pelajaran Malaysia. Okay? So mana-mana kalau saya nak pergi mana-mana, saya perlu bawa sijil vocational Malaysia. Saya tak boleh bawa sijil matrikulasi saya. Okay? Sedangkan awak, contoh, kalau awak dah diploma, bila pelajar-pelajar yang diploma, mostly akan ada dah terima sijil vocational Malaysia. Okay? So, walaupun awak tak dapat kerja di peringkat diploma, mungkin kadang-kadang kita lihat industri dia tak nak tawarkan. Mungkin saya tak cakap semua, tak nak tawarkan diploma sebabnya tingkat gaji dia lain. Okay? Mungkin dia nak low cost sikit, dia ambil bahagian sijil. So, awak boleh guna sijil vocational Malaysia awak tanpa menggunakan diploma, tetapi bukanlah dikatakan diploma awak tu membazir. Okay? Diploma awak tak dikatakan membazir jika awak perform. Okay, walaupun awak starting sijil vocational Malaysia, tapi bila awak perform, pendidikan tak mustahil dia akan nilai balik semula sebab dia tahu awak background awak diploma dan awak boleh dapat tingkat gaji yang lebih tinggi walaupun awak starting dengan SDM. Okay? So itu yang saya kata banyak yang kelebihan yang saya nampak di college vocational iaitu dari antara sektor TVET ini yang saya nampak. Okay? Yang saya ingin kongsikan daripada persepsi saya sendirilah. Ini saya tak katakan semua tapi salah satu yang saya sendiri nilaikan, yang saya sendiri nampak apa lebihnya pelajar-pelajar di college vocational. Okay. So yang ni sekadar umum. Setelah revolusi daripada 2012, dia kerajaan telah menaik taraf sekolah vocational dan beberapa sekolah teknik kepada college vocational sehinggalah seluruh Malaysia mempunyai 89 college vocational. Okay. Di manakah Johor? Okay. Johor ada 12 KB. Okay. Yang mana mempunyai pelbagai kursus yang ditawarkan daripada hospitality, mechanical dan lain-lain program. Okay. So, transformasi pendidikan teknikal dan vocational yang ingin diketengahkan di peringkat college vocational adalah 70% daripada graduan college vocational akan terus bekerja, 20% sambung belajar, 10% akan menjadi usahawan. Okey? Kenapa lebihnya bekerja? Seperti yang saya cakapkan, tujuan TVET itu sendiri adalah untuk memenuhi permintaan industri. Okey. Fokus TVET adalah untuk lepas habis belajar, mereka terus bekerja. Okey. Jangan kata vocational tak ada harapan untuk melanjutkan pengajian, tidak. Okey. Masih ada peluang untuk melanjutkan pengajian walaupun objektif utamanya adalah untuk melahirkan tenaga mahir. Okay, tapi awak masih juga boleh sambung pengajian dan juga ataupun menjadi usahawan. Okay, di usahawan inilah yang saya katakan awak bukan setakat mencipta pekerjaan sendiri, tapi awak boleh mencipta peluang pekerjaan untuk orang lain. Okay, so setakat ini peratusan ini dicapailah untuk semua graduan college vocational. Okey. Seperti yang saya kata, berbalik kepada diri sendiri. Tak guna cikgu ajar pumpang-pumpang. Saya kat sini cakap, TV ni baguslah, boleh sambung belajar. Tak guna kalau saya cakap beria-ia, tapi diri sendiri tak nak ubah diri sendiri. Okey. So, awak antara tiga ni tak salah salah satu awak nak jadi yang keempat, penganggur kan. Okey. So, pilihlah antara bekerja ataupun nak sambung belajar, usahawan. Janganlah ikut kawan. Okey. Kawan makan kawan ni banyak. Kawan yang hasut ke perkara-perkara yang tak elok ni banyak. Okey. So kalau orang ada kawan awak kan, BFF awak lah. Kawan setidur sebantal gitu. Okey, nak bekerja. Tapi awak nak sambung belajar. Ayat biasa, kau ni tak penat ke nak belajar? Tak cukup ke 4 tahun dekat KB tu? Kenapa nak belajar lagi kan? Okay? Jangan ikut kata-kata kawan. Okay? Awak tahu diri awak sendiri, awak nak yang mana? Awak nak bekerja ke? Awak nak sambung belajar ke? Awak nak jadi usahawan? Terpulang diri awak. Awak yang kenal diri awak. Okay? So,
ada 12 perkara tentang kolej vocational yang saya ingin kongsikan. Saya rasa awak semua dah tahu dah, cuma saya dah nak revise balik semula. Okey. Kolej vocational ini merangkumi sijil vocational Malaysia dan diploma vocational Malaysia. Okey, saya yakin semua yang ada di dalam ni yang bersama MIT pada hari ini telah memiliki sijil vocational Malaysia. Okey, dan juga SKM tahap 3 tak silap untuk SGM. Okey. Ditawarkan kepada pelajar yang telah tamat pengajian di peringkat 3 dan memenuhi syarat. Okey, 4 tahun 6 bulan pengajian. Okey, 2 tahun SGM, 2 tahun DBM dan 6 bulan OJT. Okey, 2 tahun DBM awak dah separuh jalan dah. Okey, saya harap semua yang berada di hadapan saya ini dapat menamatkan 2 tahun, baki lagi setahun setengah DBM dan seterusnya OJT. Okey, janganlah mudah terpengaruh bila di peringkat diploma yang saya perasan bila dah separuh dan juga sekolah tutup dan sebagainya, ada yang dah mula bekerja. Okey, semua dah seronok dah bekerja. Okey, semua dah seronok bekerja. Yang saya pernah dapat contoh, kerja 1020. 1220 apa? 1200. Okey. 8 jam 1200. Kalau awak rasa itu dah memadai, mohonlah tukar persepsi. Okey. So yang saya tahu macam 8 jam tu kerja shift. Kerja shift yang awak tak nampak siang malamnya. Yang awak hanya orang kata kerja bawahan. Okey. 1200 tu kalau awak rasa cukup untuk sebulan, fikir-fikir baliklah. Okey. Sekarang ni pun awak tengoklah macam mana perbelanjaan awak. Okey. Adakah cukup 1200 di masa sekarang? Okey, jangankan 1200. Dapat sebulan bawah 1000 pun bila orang tak pernah pegang duit, dapat duit rasa titik peluh sendiri tu kan lain kan. So rasa 800, 900 tu dah memadai. Tolonglah ubah persepsi tu. Okey. Jangan terlampau gembira dengan pendapatan yang awak perolehi sekarang. Okey, sehingga awak menamatkan berhenti di peringkat diploma. Okey, saya tak salah. Okey, ada pelajar-pelajar saya pun ada juga yang bekerja sambil bekerja dan juga belajar. Okey. It's okay kalau awak rasa awak perlu bekerja untuk menampung perbelanjaan harian, tapi jangan sampai mengorbankan pengajian awak. Okey. Jangan kata tadi Cikgu Asifah kata SGM pun dah boleh pergi. Okey. Memang dah boleh pergi, tapi sejauh mana awak nak pergi? Okey. Setinggi mana awak nak capai? Okey, jangan sampai ada yang saya pelajar, saya tak ingat kohort berapa. Ada satu semester tu dia kena repeat tak silap dia kena ulang. Lepas tu dia macam mula dia down lah, tapi bila next ni dia rasa saya baru dapat cahaya macam tu lah, baru ada kesedaran. Okey. So janganlah membuat penyelesaian di kemudian hari sedangkan awak diberi peluang untuk memperbaikinya. Okey. So sesi pembelajaran 8 hingga 5. Seterusnya, struktur pengajian, komponen akademik, vocational, core ability, core curriculum yang merangkumi teori, tutorial dan amali. Okey, walaupun saya tekankan vocational, kemahiran, janganlah. Okey, janganlah menganaktirikan akademik itu. Okey, kemahiran, tetap kemahiran, akademik, tetap akademik. Okey, sebabnya kemahiran tanpa akademik langsung boleh memusnahkan. Ada akademik saja, tak ada kemahiran, boleh merosakkan juga. Okey. So sebenarnya kemahiran dan akademik ini adalah seiring. Janganlah awak rasa vocational ni kenapa dah kemahiran je lah. Kenapa nak akademik? Okey. Akademik itu menampung, okey, menjadikan awak satu level another level, okey, menjadi yang lebih baik. Okey. Ada beza yang ada kemahiran sahaja, tak ada akademik.
contoh pengiraan upah je pun contoh. Okay. Awak ada kemahiran tapi awak tintong je bagi upah kira contohlah pengiraan upah kan awak rasa tadi 1,200 tu 1,200 tu dah tinggi. Okay. Tapi kalau awak tak ada aspek akademik, tak ada matematik, okay, senang-senang je orang bahasa kasarnya orang siau awak lah. Okay. Orang tipu awak. Okay. Akademik macam mana pun kena ada. Okay. Walaupun saya kata, banyak yang tadi orang kata nampak macam saya konon aliran akademik ini, tidak. Okay. Saya ada pro and cons-nya. Okay. Dalam kemahiran perlu juga ada akademik dan siapa yang akademik, siapa yang aliran akademik juga masih perlukan kemahiran. Okay. Penilaian yang berterusan iaitu PB, panjang semesta dan penilaian akhir. Ini sangat-sangat yang saya suka. Okay. Penilaian berterusan, kata mudahnya, awak boleh tiru dapat markah mudah je. Okay. Jangankan tiru macam jahat sangat kan. Okay. Awak boleh bincang dengan kawan, jawapan-jawapan yang baik. Okay. Segalanya ada di tangan awak. Jangan cakap PB ni tak ada apa-apa. PB ni adalah penyumbang tinggi. Okay. PB ni awak boleh banyak rujukan awak boleh buat, awak boleh baiki. Sedangkan PA awak hanya jawab dan itulah dapatannya. Itulah awak punya tahap. Okay. So jangan abaikan salah satu. Okay. Jangan kata saya ni budak akademik, so saya nak fokus dekat PA je, saya nak exam je. PB ni saya nak abaikan. Jangan ni. Dan juga janganlah hanya fokus pada PB dengan membelakangkan PA. Okey, awak hendaklah seiring dua ni, PB dan juga PA. Okey. Seterusnya yang ketujuh, pelajar yang berjaya di peringkat sijil akan dianugerahkan sijil vokasional K9 dapat memenuhi dan dapat meneruskan pengajian di diploma. Okey, tahniah kepada semua. Okey, pelajar yang tidak layak menyambung pengajian ke diploma akan menyambung pengajian di bidang kemahiran iaitu dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia. Okey, walaupun sijil kemahiran Malaysia ini adalah sangat mahal sebenarnya. Okey, awak pernah dah SPM tahap 1, 2 dan 3 mungkin tahu betapa susahnya nak menduduki peperiksaan SPM yang awak rasa macam alah buat file je. Okay, buat file pun ini amalinya senang, susah juga kan. Okay, so setiap awak belajar itulah nilai-nilai diri awak. Okay, seterusnya pelajar yang lulus pengajian di peringkat diploma akan dianugerahkan diploma. Okay, so awak masih pelajar diploma, belum lagi dapat diploma, jangan rasa gah sangatlah dah start pelajar diploma. Okay. Tanpa awak menghabiskan pengajian awak 4 semester di peringkat diploma, it's nothing. Okay. Untuk bahagian yang awak nak dianugerahkan diploma Malaysia. Saya bukan kata kalau awak tak dapat diploma itu awak adalah useless. No. Kalau awak gagal diploma pun awak masih dapat memperbaiki diri. Tapi di peringkat awak yang dalam proses untuk mendapat diploma ini, dapatkanlah diploma yang terbaik. Okey, PNGK-nya yang terbaik. Tak kisahlah PNGKA ke, PNGK vocational ke, buatlah yang terbaik untuk kedua-duanya supaya awak dapat PNGKK. Sekurang-kurangnya 3.5 lah. Okey. So, saya saja letakkan standard aras yang tinggi. Okey, supaya awak mencapai. Okey, kita hendaklah, kalau kita tak dapat tinggi pun sekurang-kurangnya jatuhnya sikit je. Berbanding kalau awak hanya nak lepas lulus dia 2.0 ke 2.5 ke, parat laut, kalau salah langkah, awak akan lemas. Okey, macam tu lah. Okay, seterusnya pengajian percuma. Okay, walaupun percuma daripada segi percuma itu adalah yuran pengajian. Jangan cakap, cikgu saya bayarlah masuk-masuk tu. Itu bukan yuran. Itu bukan yuran pengajian. Itu adalah pembayaran pendaftaran yang mana mengikuti sumbangan PIBG, modul pakaian seragam yang mana awak sendiri dapat. Awak bayar tu awak dapat barangnya balik. Okay, awak bayar untuk modul tu awak guna. Awak bayar untuk baju korporat tu awak pakai. Okay.
Walaupun tiada yuran pengajian, ada pembayaran bayaran koperasi dan KLG, itu masih nilai yang tinggi. Okey. Walaupun awak rasa macam 300-400 ke 500 macam tu lah. Saya tak ingat, dah lama tak jaga pendaftaran. Okay, average macam tu. Okay, hargailah nilai duit sama ada awak bayar sendiri di peringkat diploma ataupun ibu bapa. Okay, hargailah setiap duit yang dikeluarkan. Okay. So saya bukan hanya ingin menekankan apa yang selepas kolej vocational ni, saya nak juga tekankan apa yang awak perlu buat pada sekarang. Okay, supaya awak boleh melakar. Okay, melakar apa step awak selepas kolej vocational. Okay, sebab tu saya ingatkan, jangan sambil lewa dalam awak mengikuti pengajian. Okay, awak kata pengajian kolej vocational ni percuma, tapi masih ada bayaran yang mana manfaatkanlah. Okay, awak bayar duit modul tu, gunalah modul dengan sebaiknya. Okay, janganlah modulnya tinggallah, modulnya entah ke mana. Dah lah lecturer yang printkan ke print sendiri. Kalau print sendiri, Alhamdulillah. Kalau lecturer printkan, berterima kasihlah dengan lecturer tu. Okay, janganlah mensia-siakan apa yang orang buat untuk kita. Okay, hargai setiap apa yang dilakukan. Walaupun seketika awak nampak, alah cikgu ada printer printkanlah untuk kita orang. Jadi kita orang ni nak print susah kat MUA ni. Mana tempat nak print? Entah kat mana, pesta mana tempat nak print. Jauh kat tu. Dah lah mahal. Satu buku surat 10 sen. Dah berapa ingat assignment lagi nak print kan. So semua tu guna tip. Hargailah setiap duit yang dikeluarkan. Okay. Walaupun awak rasa yuran pembayaran koperasi kolej vocational ni rendah, murah. Okay. Saya pernah nampak ada di satu pengajian lah. Saya tak ingat kat mana. Dia nak daftarkan anak dia. Sampai orang kata nak cukupkan duit tu, celuk kocek kiri, keluar RM10. Celuk kocek kanan, ada lagi RM10. Nak mencukupkan untuk memastikan anaknya dapat sambung belajar. Okay. So hargailah. Susah jerit perit ibu bapa awak untuk memastikan awak sambung ke kolej vocational. Tambahan, kalau awak sendiri yang beria-ia, awak sendiri yang bersemangat nak masuk kolej vocational, jangan putus harapan walaupun apa yang berlaku. Okay? Okay, seterusnya, kemudahan asrama disediakan ini. Semua tahu. Awak rasa RM1 saya dah apa je. Okay? RM1 dari yuran asrama ni. Awak sekarang gajinya pun RM1 ada. Sedangkan ni, dia kolej vocational kau belajar asrama. Yang tak siap saya 5 kali makan. Okay, 5 kali makan tu awak hanya bayar RM1 je. So, terima kasihlah kepada pengajian kolej vocational yang dapat memberikan kemudahan seperti ini. Okey, jangan rasa condemn Dewan Makan tu makanan apa-apa. Jangan ada pula kata patutlah bayar RM1. Tengoklah makanannya macam mana. Janganlah begitu. Okey, saya tahu peritnya makanan di Dewan Makan ni kadang-kadang tekaknya orang kata aneh-aneh gitu. Okey, so hadapi dengan tabah. Okey, walaupun macam mana yang diberikan tetap tidak setimpal dengan RM1 awak bayar tu. So, hargai setiap duit yang awak keluarkan. Ataupun penjaga awak keluarkan. Okay. So, tentang kolej vocational, 37 kolej ditawarkan di seluruh Malaysia, 80 kolej vocational di Malaysia. 37 program dan 86 kolej vocational ditawarkan. So, yang saya fahamkan, dekat bersama saya pada hari ini adalah seni kulinari dan juga fashion. Okay. So, itu adalah 2 program daripada 37 program. Alright. So, setakat ni, ada tak rasa menyesal belajar di kolej vocational?
ke cikgu yang menyesal, Cikgu Adila menyesal posting college vocational? Okay. So, saya harap adalah rasa penyesalan itu, okay, itu adalah satu langkah permulaan sebenarnya. Okay. Yang seterusnya, yang ke-12 terdapat program SKM dan juga SADM. Okay, ini pengetahuan umum je. Okay. Ini yang masa jalan pintas kan. Awak dah 2 tahun, awak sambung lagi diploma, dapat OJT, terus dapat diploma. Sambung pengajian diploma dan hujung selepas OJT awak dapat sijil diploma yang disenatkan College Vocational KPM. Saya ingin boleh tak saya minta berhenti sekejap, okay? Yang mana tinggal di rumah ataupun di kolej tu boleh berhenti sekejap, kita take 1 minute sebentar, kita rehat sebentar. Penat awak dengar saya dah lah terjerit-jerit ni kan. So kita rehat sebentar seminit . Cikgu Afifah, ada masalah teknikal sikit sebab kami gunakan Google Meet ni boleh sejam je. Cuma tepat-tepat 9.30. Oh, sejam je. Oh, 9.30. Oh lah, tak cakap sorry. Lah, ya ke? Nanti Cikgu Afifah habiskan tentang soalan-soalan nanti kalau diorang ada, diorang bagi tahu saya. Nanti saya refer balik. Okey, boleh macam tu? Boleh. Okey. Alright. Kenapa tak ingatkan? Sorry lah, boleh cakap. Okey. Dengan masa teknikalnya tu. Okey. Teruskan lah. Okay. So, bila saya cakap di peringkat sambung belajar, di peringkat diploma, selepas diploma ni awak boleh terus belajar sambung belajar di peringkat ijazah sarjana muda. Okey. Ini yang saya ulang. Okey. Jangan kata kalau vocational tak ada kualiti sebabnya kita ni adalah satu badan yang telah dinilai banyak yang telah difikir, okay? Difikir Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai peperiksaan M2A. Kita bukan mudah-mudah saja nak bagi 4 semester SN, 4 semester DBM, okay? So, seterusnya, ini yang lepasan DBM ni. Awak boleh sambung belajar, jangan kata ada yang kata universiti tak tawarkan untuk vocational. Tidak. Okay? Sebenarnya ada banyak universiti yang tawarkan untuk pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia. Ini hanyalah antara yang saya dapat cakap ini. Okay? Awak explore lagi, okay, yang UiTM, UM, UMK, UNIMAP, UMP dan UiTM, MSU dan UNITL untuk swasta. Okay? Jika awak kata tiba-tiba awak gagal, awak dah cuba sebaik mungkin, tiba-tiba awak gagal dengan untuk mendapatkan diploma disebabkan kurang orang kata pointer. Okay. Dengan SM awak ataupun dengan diploma awak sebenarnya awak boleh kerja, terus bekerja di peringkat sendiri, swasta ataupun awak boleh sambung CIDD, awak boleh sambung Jakmara. Banyak laluan awak boleh buat. Macam yang saya katakan, semuanya letak pada diri awak sendiri. Okay. So, macam yang saya katakan, macam mana awak boleh membuat peluang pekerjaan untuk orang lain. Okay? Awak boleh buat bisnes sendiri. Contohnya, macam saya highlight kan. Untuk 2 ni. Okay, Nur Amira binti Halil, graduan diploma seni kulineri, sekarang adalah usahawan Bahulu Cik Hana. Okay, dengan awak mencipta pekerjaan awak sendiri, awak mengambil peluang pekerjaan bila awak dah jadi usahawan, awak perlukan beberapa orang di bawah awak. Itu yang saya katakan, awak bukan setakat boleh mencipta pekerjaan untuk diri, awak boleh membuat peluang pekerjaan untuk orang lain. Awak yang jadi bos. Awak yang kira gaji orang. Okey, ataupun seperti yang di kiri bawah ni, Nur Marina binti Datuk Haji Osman, Reka Fashion, merupakan pengurus besar Marine Osman Kuartil Butik. Maaflah kalau saya ni BI-nya orang kata lentu je. Okey. So,
Walaupun awak kata alah dia nak datuk boleh lah. Tapi ingat kalau awak walaupun awak nak datuk ke nak tansi ke, kalau awak kerja bawah company janganlah cerita sembang drama TV7, drama TV3, dah belajar tak payah sambung belajar terus dia kerja. Ingat orang bawah awak dengar ke awak. Okey, sampai bila awak nak pegang ke? Untunglah company ni family-nya bolehlah jadi bos. Okey, sampai bila awak nak bertahan macam tu, okey? Ada juga saya tahu pelajar-pelajar ni dia dah ada business family. Dia nak sambung dengan KB ni sebab nak dapat SKM. Saya ada contoh pelajar sebegitu. Okay. Dengan dia ada kelulusan dan juga background dia yang ada bidang perniagaan itu lebih apa orang kata, meyakinkan orang bawah untuk mendengar kata. Macam itulah. So janganlah jadi orang yang cakap kosong. Okay, aku anak bos, aku boleh buat apa-apa. Okay, jadilah anak bos yang berpengetahuan. Okay, so itu sajalah daripada saya yang saya boleh kongsikan. Okay, terima kasih. Maaf atas kekangan yang tadi dan masalah teknikal. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama Cikgu Afifah. Okay, terima kasih. Perkongsian yang sangat baik. Okey, yang mana pelajar kata, cikgu tak tahu you mana yang terima kami. Tadi senarai ni dah banyak dah banyak dah menerima pelajar CV. Bukan tipu, tapi pasti sebab biasanya kaunselor lah yang akan tahu ke mana pelajar ni pergi selepas habis tamat graduasi. Betul kan Cikgu Afifah? Biasanya kaunselor dia akan cari pelajar-pelajar yang berjaya maupun luar atau dalam bidang ataupun yang belajar dan sebagainya lah. Okey. So kita kesuntukkan masa, sebarang persoalan boleh siapa-siapa mesej saya. Okey. So boleh WhatsApp saya. Kalau saya kurang pengetahuan, saya akan rujuk kepada Cikgu Afifah. Okey. Walaupun Cikgu Afifah muda, kami sebaya. Kita tak. Okey. So kawan universiti saya. So banggalah hari ni kita sama satu bilik. Selalu datang bilik saya berborak-borak. Tapi hari ni kita di lapangan yang profesional. Kita sama-sama boleh membimbing pelajar-pelajar kita untuk terus berjaya. Walaupun kita, orang selalu cakap KV ni, KV je. Okay. Ada tu yang menangis, cikgu saya tak ada SPM. Kenapa nak ada SPM? Awak pun dah berada diploma. Tak masuk lagi diploma, berjaya tak lagi. Awak dah masuk diploma. Okay. So kita pun dah ada MQA, MBOT, apa lagi awak nak. Okay, semua cikgu dah sediakan. Okay, itu saja dari pihak kami. Terima kasih pelajar, terima kasih Cikgu Afifah, terima kasih groupmate saya. Alhamdulillah dah selesai lah. Saya belajar, awak belajar, saya pun belajar juga untuk terus memacu kehidupan pelajar-pelajar ke arah yang lebih baik. Okay, dengan itu jangan lupa boleh isi dekat chat room, ada link, pelajar-pelajar boleh isi dapatkan apa borang penilaian program malam ni, sama ada baik atau tidak, boleh letak kat situ. Nanti kepesan juga sijil sijil Aminah, sijil kan diorang dapat kan? Ya, saya Cikgu Adila. Okay, so kalau tak dapat boleh hubungi saya akan bertanggungjawab sepenuhnya lah atas segala teknikal yang kami yang kalau pelajar-pelajar hadapi. Okey, tak dapat CJ, IC salah, nama ejaan salah, semua boleh hubungi saya. Okey, terima kasih. Dengan itu boleh left. Terima kasih cikgu sama-sama. Okey, so boleh left. Terima kasih untuk malam ni. Assalamualaikum, selamat malam. Bye Siti.
Siti left. Are you sleeping? Tak cikgu, sekejap saya dah buat orang tu. Dia bawa. Baik cikgu.